Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Mary, dalam bab 11 iaitu transformasi isometrik. Hari ini hari apa? Hari ini hari Khamis bertarikh 26 Ogos 2021. Sebelum kita pergi lebih dalam lagi berkaitan dengan subtopik hari ini, marilah kita imbas kembali apakah dimaksudkan dengan transformasi, translasi, pantulan, putaran dan isometri. Pertama, transformasi. Transformasi ialah pemindahan titik pada suatu satah. Apa itu maksud satah? Satah ialah permukaan yang rata. Contoh permukaan rata pada kertas. Kedua, translasi. Translasi ialah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey? Seterusnya, pantulan. Apa pula itu pantulan? Pantulan ialah pemindahan semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada paksi pantulan. Putaran pula ialah putaran objek kepada imej dengan melibatkan pusat, sudut dan arah putaran. Okey? Seterusnya, isometri. Isometri ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Okey, kamu kena imbas kembali apa yang kita telah pelajari, okey? Untuk hari ini, kita akan belajar subtopik 11.6 iaitu simetri putaran. Okey? Subtopik yang terakhir untuk bab 11 iaitu transformasi isometri. Okey, untuk pengetahuan kamu, logo tong sampah gitar semula merupakan contoh suatu simetri putaran. Okey? Dah tahu kan subtopik untuk hari ini? Jadi kita teruskan dengan standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid berupaya yang pertama, menerangkan simetri putaran dan yang kedua, menentukan peringkat simetri putaran bagi suatu objek. Okay? Yang pertama, kita akan tahu apa itu simetri putaran. Sesuatu bentuk itu simetri putaran ataupun tidak. Yang kedua, apa peringkat simetri putaran, berapa peringkat, macam mana kita nak tahu peringkat dia. Okey? Seterusnya, maksud simetri putaran ialah suatu bentuk mempunyai simetri putaran jika bentuk tersebut tidak berubah selepas putaran walaupun kurang daripada satu putaran. Okey, satu putaran penuh bersamaan dengan 360 darjah. Okey, kurang daripada satu putaran, contohnya 270, 180 dan 90, okey? Itu adalah maksudnya kurang daripada satu putaran. Jika kurang daripada 360, bentuknya masih kekal sama, okey? Okey, mari kita perhatikan animasi simetri putaran ini. Okey, di sini kamu boleh nampak bahawa bentuk objek dan imej yang terhasil kekal sama dan dalam keadaan yang sama walaupun diputarkan dengan darjah yang berlainan. Okey, kamu nampak ni kan? Ianya tetap sama dan keadaannya kekal sama. Okey. Tengok sekali lagi. Contohnya seterusnya, okey. Poligon segitiga ini ada 3 sisi, okey, dan pusatnya berada di tengah-tengah. Ini adalah pusat dia iaitu D. Sekarang poligon ini akan digerakkan atau diputarkan sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam. Kita putarkan lawan arah jam, okey.
Apabila diputarkan, kita cuba ke sini. Apabila diputarkan, kamu akan tengok gambar rajah yang berwarna hijau. Itu adalah imej bagi objek berwarna pink. Apabila kita putarkan sebanyak 120, 120. Okey. Bentuk yang putar tadi, yang berwarna hijau tadi kembali ke bentuk asal. Nampak tak? Okey. Kita putar sekali lagi, sama juga. Ianya akan kembali ke bentuk asal. Okey, contoh cikgu buat macam ni. Putar sebanyak 240 darjah. Okey. Dan akhir sekali pada 360 darjah. Ianya akan berputar di tempat yang sama dan kembali kepada asal. Jadi, itu yang kita panggil sebagai mempunyai simetri putaran. Okey? Contoh yang kita boleh lihat ialah pertama, mula ABC, kedudukan segitiga. Selepas itu, ia boleh berubah kedudukan bucunya. Contoh A kepada B, B kepada C dan C kepada A. Tetapi bentuk tetap sama. Jadi, simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi simetri putaran, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 darjah pada satu titik tetap. Bentuknya masih kelihatan sama. Mari kita perhatikan contoh 27. Kenal pasti objek yang berikut, yang manakah mempunyai simetri putaran. Untuk A, kalau kita putarkan dia, sama tak? Dia tidak sama. Dia tidak kekal dan keadaannya yang sama. Kalau kita putarkan, dah lain dah bentuk dia. Jadi jawapan dia tidak. Untuk B pula, kalau kita putarkan pun dia masih mempunyai keadaan yang sama atau kekal. Jadi jawapannya ya. B adalah simetri putaran. Untuk C pula, kalau kita putarkan, sama tak keadaannya? Jawapannya tidak. Seterusnya, kita akan menentukan peringkat simetri putaran bagi suatu objek. Peringkat simetri putaran ialah bilangan kali sesuatu bentuk menepati dirinya sendiri dalam satu putaran lengkap. Bilangan paksi simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran. Mari kita lihat contoh 28. Tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D dalam rajah di sebelah. Penyelesaiannya dengan menggunakan kertas suri, lukis dan tentukan pergerakan peringkat putaran A kepada D. Ataupun kita cuba gerakkan dia dengan membayangkan. Contohnya kat sini, A kepada B peringkat pertama, B kepada C peringkat kedua dan C kepada D peringkat ketiga. Jadi, daripada A kepada D, ianya ada 3 peringkat. Contoh kat sini, cikgu bagi soalan kata A kepada D. Berapa putaran yang dia boleh ambil? Yang ini ikut arah jam. A kepada B peringkat 1, B kepada C peringkat yang kedua dan C kepada D peringkat ketiga. Jadi dia ada 3 peringkat putaran. Jawapannya peringkat ketiga mengikut arah jam. Bagaimana pula kalau lawan arah jam? A kepada D. Jadi kita kena lawan arah jam lah kan? Betul tak? So, A kepada E peringkat pertama. E kepada D peringkat kedua. Jadi kalau lawan arah jam, dia mempunyai peringkat kedua. Seterusnya,
Latihan yang latihan dalam buku teks muka surat 236 yang kamu perlu buat ialah jom cuba 11.6. Soalan nombor 1, A dan B, A dan C. Soalan nombor 2, A, C dan D. Soalan 3, soalan 3 ni cuba buat ikut arah jam dan lawan arah jam. Ikut jadual yang cikgu sediakan ini. Contoh, kedudukan A berada di kedudukan C. A kepada B peringkat pertama. Dan B kepada C peringkat kedua. Jadi ikut arah jam. A kepada C mempunyai 2 peringkat. Jadi jawapannya peringkat 2. Soalan 4. Nyatakan koordinat bagi P di bawah simetri putaran peringkat ketiga. Kalau soalan tak ada sebut ikut arah jam atau lawan arah jam, kita terus tentukan ikut arah jam. Jadi nanti kamu tentukanlah koordinat P di bawah simetri putaran peringkat ketiga. Rumusan untuk kelas hari ini ada 2 iaitu simetri putaran dan peringkat simetri putaran. Gagal itu cuma proses pembelajaran. Don't give up, okay? Sekian saja untuk kelas hari ini. Terima kasih.